Lebih dikenali dengan panggilan Ibu Hanim. Saya adalah guru pembangunan organisasi dan kepimpinan. Ketika ini, Ibu dapati bantuan-bantuan dari segi ilmu pemasaran dan penjualan sangat banyak. Tetapi ilmu-ilmu untuk membangunkan organisasi, membangunkan kepimpinan yang menjadi sumber utama, iaitu strategi-strategi mantap agar perniagaan boleh bertahan lama, sangat kurang di dalam Malaysia ini. Maka dengan itu, Ibu telah menggubal satu program istimewa khas untuk usahawan di tahap growth, iaitu program yang dipanggil Business Sustainability Solution, yang akan membantu usahawan faham peringkat demi peringkat ilmu-ilmu penting mereka perlukan untuk install atau implement di dalam syarikat mereka. Saya kena buat nilai itu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa kita bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana, Datuk? Kita pencet. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat macam ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement. Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang
kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita, and then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu nak masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Assalamualaikum, anda masih bersama dengan saya Dr. Hajah Azraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Masuk hari yang ketiga kita bersiaran dalam Convention Founder Legend Successful. Hari ini, Rabu 2 hari bulan 9, kita akan mulakan sesi kita dengan satu perkongsian hebat seorang individu yang tidak mempunyai basic dalam perniagaan yang diceburinya. Dalam erti kata yang lain, masuk saja, dan bila dah masuk, beliau boom, berjaya menjadi seorang tokoh yang akhirnya namanya disebut-sebut di kalangan selebriti di Malaysia. Individu yang dimaksudkan adalah seorang individu yang melibatkan diri dalam industri fashion rambut, salon rambut. Salon rambutnya ada di merata-rata lah, orang kata ada di negeri Selangor, ada di KL, ada di Johor, ada di Perak. Orang speaker yang saya maksudkan ni asalnya daripada Parit, daripada Perak kan. Dan telah bernikah dengan seorang warga negara Jepun yang akhirnya mendapat idea untuk membrandingkan namanya dan nama isteri beliau. Jadi mungkin ada antara penonton di luar sana yang mungkin dah dapat tahu, oh saya kenal ni. Speaker yang kita maksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah Riz Okumura. Riz Okumura merupakan seorang anak jati negeri Perak yang menceburi bidang pendandanan rambut, dan namanya tidak asing lagi di kalangan selebriti di Malaysia. Sebut saja siapa, pasti selebriti tersebut pernah datang ke salon Riz Okumura. Bagaimana Riz Okumura memulakan kehidupan dan berjaya dalam perniagaan yang diceburi? Jom kita sama-sama saksikan perkongsian hebat daripada Riz Okumura bersama moderator hebat kita, Datuk Suhaimi Syahadan. Assalamualaikum. Untuk ahli panel kita seterusnya dalam program Successful Convention Founder Legend, saya ada seorang tetamu yang muda, segak, bergaya, style, dan bisnesnya pun dalam style, hair stylist. Bersama saya sebelah kiri saya ni ialah saudara Riz. Yes. Okey, apa khabar Riz? Riz, nama penuh apa Riz? Okey, nama penuh saya Abdul Rizwan bin Abdul Talib actually. Nama glamour Riz. Ada jadi Riz. Riz Okumura. Saya fikir orang Jepun ke mula-mula. Tapi sebenarnya macam mana jadi muncul tu? Nama tu. Muncul dia wife saya orang Jepun. Nama dia orang Jepun ke? Akiko Okumura. So nama saya Rizwan. So saya ambil Riz Okumura. Wow. Nama pun jadi glamour, jadi trend lah ya. So business Riz menggunakan nama Riz Okumura sebagai. Yes. Okey. Kita akan terus berkongsi maklumat, tips-tips, pengalaman dan juga apa saja yang usahawan muda ini akan share dengan korang-korang yang menonton ni. Jadi Riz, saya dipahamkan Riz punya main business ialah dalam bidang kecantikan dan salon. Boleh kongsi sikit tak sebenarnya apa business Riz dan sedang buat, dan bagi diorang kenal dulu? Okey, actually saya terjun dalam bidang ni 10 tahun yang lepas. Okey. Sebelum tu lepas saya kahwin lah kan. Dulu sebelum tu saya kerja Hotel Lion. Saya kerja 13 tahun. Lepas saya kahwin, wife saya suruh buat bisnes.
So saya pun tak tahu nak buat bisnes apa. Dia cadangkan saya apa saya minat. Saya minat sangat pasal rambut perempuan-perempuan cantik. Saya suka. Bila tengok perempuan rambut dia cantik, saya rasa seronok. That's why saya terjelumus dalam bidang ni. Lagi satu sebelum ni, anak buah saya Zarina Zainuddin, dia dulu pun pernah buka salon. So itu anak buah? Anak buah, anak bukan, kakak saya. Bukan lebih yang pelakon tu kan? Ya. Bukan dia lebih tua ke daripada Riz? Dia tua daripada saya. Dia kakak saya, mak dia kakak saya. Mak dia ke? Okey. Mak dia kakak saya. Okey. Anak buah. Sebab saya terlampau rapat dengan dia daripada dulu. So dulu dia pernah buka salon. So saya selalu datang tengok. Masa tu tak ada minat lagi. So lama-lama seronok pula tengok dia buat bisnes tu. Daripada situ lah. Riz orang mana? Saya orang Perak. Orang Perak. Orang Perak. Peraknya. Itu hotelnya. Di mana Perak? Saya di Parit. Okey. Jadi itu peringkat awal bagaimana masuk ke bisnes salon ni. Dan pada ketika sebelum masuk bisnes salon ni, buat rambut dan hairstylist apa semua ni, mungkin ada formal punya dapat pendidikan formal dalam bidang ni atau pergi belajar kursus sikit ke? Masa mula-mula tak ada. Tak ada ya? Saya tak ada, saya minat je. Confident masuk. Confident. Tapi memanglah mula-mula tu struggle. Saya struggle 2 tahun. Yelah, siapa orang tak kenal kita, takkan orang nak bagi rambut dekat dia. Dekat kita, betul tak? Diorang pun takut. So saya belajar daripada staff nasib saya baik, saya ambil staff yang profesional. Daripada staff tu saya tengok dia, slow-slow saya belajar daripada diorang. Daripada situ. Isteri ada latar belakang background dalam Tak ada juga. Isteri background apa? Background dia dulu belajar. Dia dulu cikgu bahasa Inggeris. Di sini? Di US. Hebat ya. Orang Parit ni dapat orang Jepun pula. Okey, sebelum pergi jauh lah, sebab ramai juga yang dalam media sosial ni kenal Riz, tahu dia mereka yang cadangkan kepada kita di convention ini untuk memanggil Riz dan nak dengar berkongsi. Yang pertama kerana Riz muda, yang kedua sedang mencipta kejayaan, yang ketiga bidang yang Riz cipta, yang Riz pilih ni sebenarnya sesuatu yang ada pengikut-pengikutnya. Jadi background masa zaman duduk kat Perak dulu ataupun masa zaman muda-muda dulu, bagi cerita share sikit. Itulah rupanya saya dulu orang susah mak bapak kita orang ada 10 adik-beradik. So memang gitu susah lah. Tu yang kakak saya nombor 1 tu, umur dia sekarang pun dah 70 lebih. So anak buah saya lagi tua daripada saya. Lepas tu daripada situ saya kata orang belajar pun tak berapa nak pandai. So saya datang KL. Lepas habis belajar SPM, saya datang KL, saya bekerja hotel line lah. Saya masuk hotel line. Daripada hotel line, slow-slow lepas kahwin lah bini saya suruh buat bisnes. Dia push saya. So saya pun rasa macam, yelah, sampai bila kita nak bekerja? Kalau kita bekerja, macam tu je lah kita. Kena ambil opportunity, tapi pada saya kena ada orang belakang kita yang support. Kalau tidak, kita tak boleh pergi jauh. Dia yakin isteri bila dah menikah tu dia yakin dan minta dialah faktor yang menjadi pemangkin ataupun yang mendorong untuk masuk dalam dialah tulang belakang saya. Dia kata dia nak tengok saya daripada zero to hero. Wow, dia dah jadi hero dah. Itu yang maksud saya macam dia tolong saya macam-macam cara pun dia akan push saya. Nasihat sebab orang Jepun culture dia dengan kita berbeza, sangat berbeza. So saya banyak ikut cara dia. Riz ni beruntung kerana dia apabila dia menikah dengan isteri dia daripada orang Jepun dia ada mempelajari sesuatu yang baru dan dia belajar dengan cepat. Jadi macam mana kenal isteri? Daripada hotel lah. Dulu saya kerja hotel. So isteri saya customer saya sebenarnya. Saya front desk, front line. Daripada situ kita bercinta tak lama terus kahwin. Ya ke? Senang je cerita dia. Okey. Berapa anak dah sekarang? 1 je. 1. Okey Riz. Bidang yang Riz pilih ni biasanya ada banyak cabaran dan orang nak masuk dalam bidang hairstylist sebagainya, biasanya memang mereka yang nombor 1 memang dah tahu latar belakang. Nombor 2, mereka ini memang daripada legacy menyambung ataupun belajar khusus. Tapi Riz tak ada belajar ni. Kenapa Riz pilih bidang ini? Tadi dah beritahu minat dan sebagainya. Kenapa tidak ada tidak memilih bidang-bidang yang lain? Adakah kerana isteri memang nak
terpaksa pilih bidang ni dan macam mana? Tak, saya pilih bidang ni sebab saya dah lepas kerja hotel, wife saya ni dia cakap saya kena buat bisnes. So saya pun duk fikir bisnes apa yang saya boleh mampu saya buat sebab kita tak ada background bisnes langsung ni, tak tahu apa benda. Cuma wife saya dulu ada bisnes lah dekat LA, dia pernah ada bisnes. So dia ajarlah saya cara sikit-sikit. So lepas tu first saya buka bisnes memang susah lah. Perit memang perit. 2 tahun tak ada customer. Orang pun tak berani lah kita baru buka, siapa nak datang kan. Tapi Alhamdulillah saya banyak rakan-rakan selebriti yang tolong saya, support saya daripada situ. Tapi pada saya nak mula-mula tu cukuplah kita ambil kawan-kawan, minta tolong kawan-kawan datang support kita. Daripada kawan-kawan dia akan bawa kawan lain. Okey. Daripada situlah. Kita nak share ni pengalaman awal bisnes. Mungkin yang belum berbisnes ataupun yang sedang memulakan bisnes, pengalaman awal, dan saya nak minta nasihat dulu. Pengalaman awal bisnes, sebab Riz ni pengalamannya sedikit beza. Family tak ada bisnes, isteri jadi pendorong, kerja hotel. Dan tiba-tiba masuk bisnes je pula benda yang sesuatu yang baru, cuma dia minat. Dia tahu dan tapi tak tahu, tak ada kemahiran. Jadi bagilah sikit tips-tips ataupun pandangan nasihat kepada mereka yang bila nak start tu, kan cabaran banyak. Tadi kata 2 tahun tak ada ni. Kalau orang nak berniaga, kalau tak kuat lah 2 tahun, setahun pun dah tutup. Ada bagi tip-tip tu. Selalu orang cakap 6 bulan. Pada saya bukan 6 bulan. Kita nak, pada saya lah, kalau kita nak sukses, kita letaklah 2-3 tahun ke depan. Maksudnya kena ada modal pusingan untuk 2-3 tahun atau kena tak. Kalau misal kita dah buka tu, maksud saya macam kalau even kita tak ada modal pun, kita kena pandai. That's why saya cakap macam you kena struggle kuat. Jangan takut cabaran. Memang semua yang kita buat semua ada cabaran. Salah satunya macam saya sendiri mengalami benda-benda macam ni. Maksud saya macam first saya buka bisnes, tak ada customer, tak ada apa, tapi saya kuatkan semangat. Wife saya banyak pendorong lah, dia belakang, dia tolong, dia support. So susah payah tu, maksud saya macam jangan takut, kita teruskan. Kalau kita nak berjaya, kita jangan takut, kita terus lalukan. Bidang yang sama juga maknanya dalam 2 tahun tu tak pernah terfikir lah aku nak tukar berniaga lain tak konsisten juga. Tak, sebab saya selalu tengok macam saya nak sebab saya anak Melayu saya rasa macam saya nak orang Melayu nak tunjuk orang yang kita orang Melayu ni boleh berjaya bidang, sebab semua orang kebanyakan kat Malaysia ni pun tahu kan, bidang-bidang salon ni kebanyakan bukan orang Melayu banyak Chinese banyak Chinese. That's why saya rasa macam kenapa kita tak boleh ikut macam orang, berjaya macam orang. Tapi that's why saya ada supporter, wife saya, dia cakap macam ni, kita bawa yang daripada Japanese punya cara. Kebersihan kita jaga, customer datang, kita nak entertain macam mana. Daripada situlah, step by step, slow-slow, daripada situ saya banyak customer. Sepanjang Riz berniaga ni, macam mana tentang modal? Boleh kita kongsi sikit agaknya nak pertama modal, nak cek modal awal. Pada saya macam ni je lah. Kalau kita ada RM10, kita jangan pakai RM10 tu, kita pakai RM1. RM1 Itu yang saya buat sampai sekarang ni pun saya tetap buat macam tu. Sebab saya kena fikir saya ada staff. So apa-apa jadi kita tak tahu. Tengok tiba-tiba macam baru-baru ni PKP apa semua kan. Itu yang saya cakap. Kalau kita ada RM10, kita simpanlah RM9 tu. RM1 tu kita boleh pakai. Macam itulah. Oh, okey. Maknanya dalam bisnes Riz ni, kekuatan Riz selain pada sistem ataupun kaedah cara tadi tu, pendekatan yang diambil tu ada mengambil kira nasihat daripada isteri dekat Jepun buat begini, jadi balik buat sini. Staff selain daripada tu staff ni penting. Boleh kita kongsi mengapa staff itu penting dan jadi aset kita dalam berbisnes. Mungkin ini Riz boleh share. Pada saya macam ni, kalau tak ada dorang, kita tak ada berada kat sini. Saya tak ada berada kat sini. So sebab dorang banyak support saya, budak-budak saya banyak support. Kalau kita tak betul pun, dorang tolong betul. Pada saya tak suka orang panggil saya bos pun, saya tak suka sebenarnya. Saya tak rasa diri saya bos. Saya rasa diri saya sama level dengan orang. That's why saya dengan staff saya, kita macam kawan. So apa-apa masalah dia cerita kat kita, masalah kita pun kita cerita kat dia. So daripada situ saya nampak macam staff ni kita memang perlukan orang. Kalau tak ada dia, kita susah. Kalau kadang-kadang kalau macam kita buat, katalah kita buat rambut,
Kalau macam tak betul ke apa, diorang akan tunjuk kat kita. Kita jangan malu lah walaupun kita dah tua daripada diorang, sebab diorang kebanyakan budak-budak muda remaja Sebab macam saya pun dah berumur juga. Berapa umur sekarang ni? Nampak muda Saya ni? dah 45 dah dah tua Ya dah. ke? Ya. Oh, ini memang awet muda betul lah. Ada berkala-kala rambutnya nak macam mana Okey, jadi itu staff tadi, keutamaan. Yang kedua, apa sebenarnya strength yang ada pada Riz? Yang Riz rasa kekuatan yang ada pada Riz sehinggakan kelebihan ataupun kekuatan yourself. Kalau benda macam tu kan, saya rasa jujur lah. Kita perlu jujur dengan orang. Kita kena baik dengan orang, friendly dengan orang. Tu pada saya tak tahu orang lain. Pada saya, tu yang saya bawa sampai hari ni. Sampai Alhamdulillah kebanyakan orang suka dekat saya sebab benda-benda macam tu. Pada saya betul tak? Betul tak pada apa yang saya cakap ni? Yalah, itu yang Riz rasa Riz ada value ataupun nilai kan. Okey, macam mana cara Riz bekerja? Ni saya suka. Sebab macam saya cakap, saya suka ketengahkan benda ni sebab saya tengok macam dekat Jepun macam mana cara orang kerja, saya bawa kat sini. So saya nak staff saya, katalah kita buka pukul 10, saya nak staff saya datang 9.30. Saya nak clean semua tempat. Lepas tu pukul 10 customer datang, diorang dah boleh shoot customer. Saya tak nak staff lambat. Tu saya memang particular. Pasal lambat ni saya kurang sikit, tak suka sangat. Sebab disiplin penting. Kalau kita nak berjaya, disiplin tu sangat penting. Even saya pun hari-hari saya bangun pukul 4 pagi. Saya bangun 4 pagi, sebab anak saya nak pergi sekolah kan. Saya siapkan anak, hantar pergi sekolah tu, terus saya shoot datang kerja. 4 pagi setiap hari Setiap hari. Tidur pukul berapa? Saya tidur cepatlah, dalam pukul 10 dah tidur dah, 10 tidur dah. Okey. Macam mana pandangan Riz tentang kepentingan PR dalam bisnes ni? Sebab banyak berhubung dengan customer kan. Jadi PR tu PR tu sangat penting that's why pada saya macam kita kena baik dengan semua orang, tak kira golongan mana pun sekalipun. Pada saya, siapa pun dia, kita sentiasa ramah dengan orang. Jangan sombong. Itulah prinsip yang saya bawa sampai hari ni. Siapa pun saya berkawan. Dengan customer, kita entertain customer. Konsep macam kedai kita sebelum PKP customer datang, kita bawa, kita ada serve, welcome drink, semua kita ada. Kita nak lain daripada seluruh lain. Tempat-tempat lain, so tempat kita lain. Tu yang customer boleh nampak tempat-tempat kita ni. Okey, itu dan macam mana pula dengan khidmat pelanggan, database ataupun macam mana cara Riz melayan tinggalkan mereka rasa ada loyalty, ada dia setia dengan kalau orang suruh pergilah ke salon Helen, tak aku tetap macam mana rahsia tu, tips tu? Okey, yang tu saya rasa sebab salah satu cara kita dengan customer pelanggan kita, klien kita dengan orang ramah mesra. Lepas tu saya ada royalty card untuk customer yang regular. Tu yang lagi orang dia rasa dihargai lah. Saya rasa macam tu penting tu. Sebab kita kena baik dengan sesiapa. Maksudnya bila customer tu dah regular, kita ada regular, ada royalty card, so orang lagi happy. Dia ada something kat situ. Customer Riz bermula seusia berapa, jantina apa, kaum apa, bangsa apa? Customer di sini dia tak kira usia dah. Yang dari sini kita orang ada daripada umur, saya rasa lah dalam 12 tahun ke 70 tahun. Lepas tu bangsa, semua bangsa datang sini. Tu yang saya terharu sangat. Kita ada Chinese, India, foreigners, Melayu, semua support. Tu yang sangat bagus. Ada VIP? Ada. Memang VIP pun ada. Kita ada Muslimah room Kita ada bilik solat juga. So kita ketengahkan benda-benda macam ni. So saya nak orang selesa. Orang bilik macam Muslimah room ni, lelaki macam saya sendiri saya tak boleh masuk. Cuma perempuan Muslim saja yang boleh yang masuk. Bertudung, yang nak buat rambut. Jadi yang buat pun perempuan juga. Perempuan saja, orang Islam, orang Melayu kita juga, orang Islam juga. Orang bangsa, saya ada staff macam-macam bangsa, tapi maksud saya macam untuk customer ni, untuk orang-orang kita yang buat. Okey, maknanya orang perempuan pun ada. Jangan fikir, ni salon ni hanya untuk mereka yang rambut free hair, color-color itu ni tak. Betul, kita ada color-color halal lagi tau. Banyak pelbagai kan. Betul. Cerita. Halal untuk Muslim, macam
yelah orang muslimah apa semua, kadang-kadang kita pun nak berkala rambut kan orang, so kita dapat kala-kala halal, kita dapat benda-benda macam organik, so tak boleh uduk friendly, so orang tak perlu risau benda-benda macam tu. Maknanya Riz dia mempelbagaikan ni strength di salon ini sebagai founder, pengasas. Beliau jadi sifu kepada staff-staffnya walaupun beliau belajar daripada awal tanpa knowledge yang khusus dan akhirnya dia mencipta kepelbagaian dan juga ada kelebihan-kelebihan kepada segmen-segmen khusus lah, yang muslimahnya ada, yang lelaki ada, ya begitu ya. Okey, Riz, kita nak kongsi tentang pengalaman susah senang dalam berbisnes ni. Cerita pengalaman susah dulu yang biar apa mereka tahu, oh tak semuanya mudah. Orang ingat berniaga hari ni tiba-tiba dia dah jadi macam Riz hari ni. Tiba-tiba dah smart, dah keluar TV, tiba-tiba dah ada VIP kan. Dia tak sekelip mata sebab kita bukan dilahirkan atas dulang mas. Ya, betul. Okey, silakan. Saya macam saya mula-mula nak buka salon yang saya kata 2 tahun sebelum nak sampai ke tahap macam ni, memang susah. Saya struggle customer satu orang, kita orang pergi buat brochure, hantar kat rumah 5,000 keping voucher ni, pergi rumah ke rumah. Saya dengan kawan baik saya sampai sekarang, dia kerja dengan saya, orang bawah saya ni, nama dia John. Dia dengan saya, dengan lagi satu kawan juga kerja dengan saya juga dari hotel lain, saya tarik bawa dengan saya. So kita orang pergi rumah ke rumah sampai anjing kejar. Lepas tu bayar 5,000 voucher tu yang kita bagi tu, satu orang je call saya. Iya. Ya, satu orang. Kita pun saya rasa macam terharu ya, orang call. Saya lagi set up kedai saya lagi cantik nak tunggu customer datang. Tapi customer tu pun tak datang. Macam mana perasaan Saya jadi betul-betul saya jadi macam sedih, tapi saya kuatkan semangat. Tak apa, mungkin tak ada rezeki. Cuba cara lain pula. Brochure ni tak boleh lah, tak boleh pakai. So cara lain pula kita pakai. Okey, ada cara lain dalam marketing yang membuatkan salon Riz Okomura ni, Riz Okomura. Ya, Riz Okomura ni akhirnya dia kembali boom. Okey. Cara lain kalau tadi tu mungkin old school orang kata cara lama kan. Bagi brochure, sekarang dah tak ada dah. Cara baru pula. Okey. Lalu tu saya try kepada macam I love discount, Groupon, saya try. Benda tu macam membantu, cuma boleh macam rolling je. Kalau macam kita terlampau terdesak pada saya, kalau kita terlampau terdesak macam susah sangat, benda tu boleh tolong, tapi kita tak dapat apa-apa. So saya more to digital ni pula. First kali Instagram lah. Okey. Instagram ni sangat-sangat menolong. Okey. Daripada situ orang nampak hasil kerja kita. Daripada situ bila orang nampak, dia akan DM kita ke atau terus call. Come turn it up, come into the volcano, make it jump, free in the wild with a magic touch, set it on fire. We run so high, come along for the ride, bumping us don't stop. It's gonna be a good time. We run so high, come along for the ride, bumping us don't stop. It's gonna be a good time. Hello. Gonna be a gonna be Bawah lah. rock to the story. It's loud and it's roaring. Sound is distorted. It's moving so wake up and hurry. Temperature soaring. Boombox ignited. We crank it up. Everybody wanna come turn it up. Climb into the volcano, make it jump, free in the wild with a magic touch. Set it on fire. We run so high. Come along for the ride, bumping us don't stop. It's gonna be a good time. We run so high. Come along for the ride, bumping us don't stop. It's gonna be a good time. Gonna be a good time. Gonna be a good time. Gonna be a Sampai ke tahap hari ni. IG ada berapa ribu? 200 lebih dah. 200,000 ya? 200,000 lebih dah. Okey, FB? FB? Macam mana? FB ada? FB pun ada, tapi saya tak ada. So saya benda-benda ni saya macam pelik sebab saya more to Instagram. Bila IG Facebook tu bit susah untuk saya. Sebab saya bukan orang IT. Saya just letak gambar apa yang saya buat.
apa yang saya buat, saya masukkan je. Lagi satu pada saya, kita kena natural, kita kena tunjuk diri kita. Tak payahlah kita nak hipokrit macam maksud saya macam dekat sini lain, dekat dalam tu lain. Tak, kita tunjuk diri kita, siapa kita tunjuk je macam tu. Be natural lah. Okey, itulah Riz yang daripada tadi saya berjumpa pun dia sangat natural, santai je. Dia tak ada pun nak berlakon-berlakon, nak apa, tak ada. Okey. Pengalaman yang paling best sekali lah orang kata sepanjang bisnes ni. Kalau boleh kongsi sikit, orang nak dengar juga cerita best. Tadi cerita susah tu, orang dah ingat dah tu, 5,000 brochure, 1 call tak datang. Okey, sekarang yang best panjang-panjang ni. Yang best apa yang best? Semua best lah. Sepanjang ni semua. Tiba-tiba ada VIP datang ke, ada orang yang tak pernah ni ke, ada orang bagi penghargaan ke, apa yang ke. betul-betul saya terharu sekali. Teruja sangat. Sebab saya meminati dia, Datuk Siti Nurhaliza, dia datang, wah, saya rasa macam wow. Sampai dia datang, saya rasa dia macam dialah nama dia besar, dia boleh datang ke seluruh saya terharu lah. Dia buat rambut. Ya, dia buat rambut. Wah, Datuk Siti. Okey, kalau Datuk Siti pun datang sini buat rambut, artis yang Riz teruja juga, apa lagi kita ni, kita pun okey. Dalam family tak ada yang bisnes atau ada yang bisnes sebenarnya? Cuma dalam family saya 10 adik-beradik, cuma saya seorang je bisnes. Dengan Zarina Zainuddin ni kira anak buah lah. Dia dengan saya je yang cuba bisnes. Dia bukan itu ada buat apa ni, pulut kuning. Dia selalu juga. Pulut kuning dia pun berjaya. Saya pun, kita dua orang, saya dengan dia rapat, kita dua orang macam duk plan apa lagi bisnes kita nak buat. Kita kena buat bisnes. Kalau kita nak maju, kita kena buat bisnes. Pada saya lah, kalau kita nak kerja sampai bila kita nak kerja dengan orang. Okey, ada time-time yang Riz down, rasa macam masa PKP saya down. Boleh share sikit macam mana overcome dan down tu macam mana? Saya terlampau serius, saya cakap saya terlampau down, rasa macam stres sangat, rasa nak bunuh diri pun ada, tapi jangan buat macam tu. Tapi pada saya, benda tu kita kena teruskan. So saya layankan TikTok pula. TikTok pun ni bagus, saya layankan TikTok. Kita jangan tunjuk ke orang yang kita ni tak happy, kita down, nanti orang akan ikut kita. So kita tunjuk yang kita happy je. Yang kita sedih-sedih tu kita simpan kat dalam. Sendiri mau ingat macam tu. Jadi macam mana overcome balik perasaan tu? Sebab masa tu salon tutup tutup. Business tak ada, income tak ada, semua income tak ada. Kita kena bayar staff, kena bayar kedai, kena bayar macam-macam, kita kena duit kena keluar, tapi income tak ada. Memanglah stres kan. Tapi alhamdulillah isteri ketika tu tetap menyokong. Dia sangat menyokong saya sampai sekarang, dia menyokong. Adakah isteri bekerja sekali di salon? Tak, dia tak nak masuk campur, dia tak nak dalam dunia ni, dia tak masuk campur, dia tak ada macam online ni semua tak nak. Dia cuma nak jaga anak dia dengan laki dia je. Dia dah 11 tahun ni kat Malaysia, dia tak ada kawan satu orang pun. Dia cuma berkawan dengan saya dengan anak dia. Dia tak nak kawan orang. Dia nak family dia saja. Mungkin orang Jepun macam tu kot cara dia kot. Dia tak bekerja sekarang? Tak. Dia duduk rumah, suruh rumah saja. Tapi dia support saya daripada belakang. Apa-apa yang berlaku kat sini, saya balik rumah saya cerita kat dia. Susah lah. Sebab kita Melayu nak cakap putih penat aku. Kan? Riz dah pandai cakap Jepun kot. Saya faham tapi saya tak tahu nak cakap. Faham dia cakap tapi tak faham. Tapi kepada mereka yang nak berbisnes dekat luar sana, kita nak dapat tips sikit lah, kalau pandangan daripada Riz, apa perkara pertama yang patut mereka buat mengikut daripada pengalaman Riz ni, yang nak start berniaga ni, bagi nasihat sikit. Okey, agak-agak kan, ada yang kata nak start tu, nak start ni kejap, nak buat tak nak, takutlah nanti kan. Macam Riz pun bukan terus macam tu je, bagi pada saya jangan takut, kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop, kita kena teruskan lagi. Memang cabaran tu banyak kita orang cakap macam susah lah, macam nak berjaya lah, memang susah. Tak ada susah macam nak senang, betul tak kan? So kita kena teruskan je lah, walaupun sebab kita manusia, kita ada otak, kita boleh fikir. Apa lagi? Okey, kita tak boleh marketing macam ni, kita buat marketing macam ni. Kita kena fikir benda-benda macam ni lah. I see. Bagaimana Riz jaga staff dalam bentuk staff kan sekarang ni
kalau seorang pergi nanti nak dapat staff yang expert lagi, yang pandai, susah kan, tak sama. Dan mungkin customer ada yang suka staff tu. ni. Mana si A ni dah berhenti, alah dah tak nak kan. Macam mana hubungan Riz dengan staff dan Saya dengan jaga staff? Alhamdulillah, saya sampai sekarang staff saya dah sampai sekarang tak banyak lah, baru 30 orang staff ya. Mana yang berhenti staff saya, tapi tak ramai yang berhenti. Kalau diorang berhenti sekalipun, diorang akan buat part time juga kat tempat saya. Sebab dia orang dah dengan saya dah macam kawan-kawan dah sebati dah dengan kita. So dia tak kisah, tak ada masalah. Kalau kita kata ada customer ni nak datang, dia boleh datang. Macam tu saya dengan staff saya. Walaupun orang dah buka bisnes sendiri, diorang tetap bantu saya. Okey. Cara marketing lain yang sekarang yang sesuai untuk bisnes ini ataupun kaedah-kaedah baru ni kan zaman trend orang muda kan. Kadang-kadang ada ke Riz terfikir macam nak pergi buat kat rumah ke, kat mana ke, atau saya tak faham bisnes ni, tapi nak tahu what is the dulu kaedah lama mungkin tunggu orang datang je kan. Tapi kaedah-kaedah baru marketing dalam bisnes even macam salon saya sendiri pun kita tak ambil walk in. Customer tak boleh walk in, semua by appointment saja. Oh ya? Kita ambil bukan sebab PKP ya, memang daripada dulu pun saya itu yang saya cakap, saya banyak ambil daripada Jepun punya cara saya bawa ke sini. Budaya diorang tu saya bawa ke sini. Sebab appointment pun macam katalah Datuk ada appointment hari ni, kita akan call dia semalam. Tanya appointment dia, lepas kita call semalam, confirm ke tak appointment, pagi ni pun kita akan call diorang. Kita remindkan diorang. Gitu ya. Tu cara kerja kita lah. Maknanya kita dah susun jadual, tak adalah mereka menunggu-nunggu. Ya, saya. Kalau tidak kan, sebab masa mula-mula dulu saya tak terfikir benda macam ni Saya buka bila after 2 years orang datang berduru-duru sampai 3-4 pagi tu tutup. 3-4 pagi customer sampai tunggu, customer jadi fed up. So daripada situ sorry. Daripada situlah saya belajar, kita kena ada appointment. Tak boleh terus walk in je. Memang susah nanti kalau walk in je. Wow. Jadi okey Riz, apa masa lapang buat apa? Saya suka main dengan anak saya. Saya suka main dengan anak. Anak umur apa? Sekarang dah 8 tahun dah. 8 tahun. Dia pun cakap Melayu tak pandai sangat. Sebab saya kat rumah cakap bahasa Inggeris. Bila anak saya ni pula dia macam lambat cakap, sekarang baru belajar. Dia cuma boleh cakap bahasa Inggeris. Jepun dia punya bahasa pun macam bahasa Malaysia. Orang terbalik. Kalau orang tengok dia orang macam kelakar lah. Anak Melayu, muka-muka Jepun. Tapi tak tahu cakap Melayu. Macam confused. Tapi macam anak saya pun saya terapkan agama kita, agama Islam. So dia ada kelas seminggu 3 kali saya bagi dia kelas agama. At least saya nak tahu, saya nak dia tahu agama kita. Jadi Islam yang baik, Muslim yang baik jadi tak ada hobi khusus? Tak ada, hobi anak je lah. Tu yang penting anak saya. Macam mana Riz mengurus masa sebenarnya? Masa saya banyak spendkan dekat kedai lah. Sebab saya dengan staff saya rapat. So saya rasa lagi elok saya duduk kedai. Saya bisnes kat sini lah. Sini daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kita buka sini daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang. So saya ada kat sini, lepas tu saya balik. Sebab pada saya kalau kita nak berjaya, kita kena ada kat sini. Pagi-pagi kita kena ada kat sini. Itulah salah satu dia. Macam mana Riz reward yourself? You reward yourself daripada kerja keras dan sebagainya. Reward. Saya pergi overseas lah. Saya selalu pergi overseas dengan wife, dengan anak saya lah. Reward benda-benda macam tu. Betul masih di Jepun masih ada? Jepun 1 tahun kita balik 2-3 kali lah. Di mana? Di Tokyo. Jadi apa ni, reward self tu dengan ambil masa holiday dengan keluarga. Dengan staff pun sama. Saya ada macam every year saya akan bawa staff saya pergi overseas juga. Semua staff kita cuti 3-4 hari, bawa diorang pergi overseas. Enjoy lah. Diorang pun dah penat, sama-sama. Apa yang kita dapat, kita kongsi sama-sama. I see. Apa favourite food? Kebanyakan sekarang makanan Jepun lah. Sejak kahwin dengan orang Jepun suka makan makanan Jepun. Okey, kita masih bersama dengan Riz Okumura. Nama glamour kepada Rizwan. Okey. Daripada pengalaman Riz selama berniaga ni, ada agaknya mungkin orang yang dengki, sakit hati, cemburu
dan bagaimana nak atasi benda ni? Oh, ni pandangan saya. Pandangan saya sekarang kan dunia teknologi apa semua kan. Pada saya sendiri benda tu memang ada. Tapi cemburu kan tengok kan? Orang cemburu tengok kita tapi pada saya kadang-kadang orang ni macam tu tau. Depan kita lain, belakang kita lain, kita layankan je lah. Tapi kita jangan ikut perangai diorang. Pada saya kita baik je lah dengan seorang. Apa orang dia buat pun, kalau hati kita bersih, insya-Allah kita akan berjaya. Tu je. Okey, sistem. Biasanya dalam bisnes kita ada sistem, ada SOP. Adakah satu sistem yang kita buat tu betul terus atau kita kena perbaiki masa ke masa, atau macam mana Riz melihat itu? Oh, sistem. Sistem kita everyday macam kita kena belajar juga. Everyday kita perbaiki sistem kita. Apa yang tak betul, katalah kita buat rambut. So untuk buat rambut hari ni, besok kita pergi ke besok, kita akan ada briefing untuk esok. Oh, ada briefing juga. Kita every pagi, every morning kita ada briefing. Oh, dengan staff semua. Dengan staff semua. Apa yang staff tak puas hati, apa yang customer tak puas hati. Benda-benda macam itulah sistem kita lalu everyday. Oh, apa yang Riz faham dengan added value atau nilai tambah dalam perniagaan? Added value kepada salon ini, dan mengapa saya perlu memilih salon Riz Okumura? Jadi pasti ada nilai tambahnya di situ. Okey. Kan? Okey. Saya suka benda ni. Pada saya macam ni that's why saya buat salon saya. Salon saya nampak mewah. Semua orang ingat mahal. Actually salon saya yang paling murah. Kalau nak bezakan dengan salon-salon yang biasa ada dekat luar, salon saya lagi murah. That's why saya ramai customer. Sebab salon saya nak compare dengan harga yang luar, kita bagi the best layanan, the best price. Oh, berpatutan. Ya. Berpatutan, murah dengan layanan tahap betul, tapi mula-mula kalau orang tengok salon mesti orang jadi macam besar kan, nampak daripada luar ni macam mahal ni. Tak beranilah. Decoration actually lagi murah gila babi daripada luar dia. Murah gila orang babi. tak tahu. Ya, orang tak tahu benda tu. Wow. So benda tu saya kena bagi tahu selalu dekat macam social media supaya orang tahu, orang berani. Sebab banyak yang customer yang datang kat sini daripada bawah pun kata tak beranilah masuk Sembawang Baru sebab takut mahal, dia kata. Tu saya jadi macam aku buat cantik pun orang ingat mahal pula. Saya nak bagi orang selesa. Apa yang saya rasa saya nak orang semua rasa. Sama-sama kita berasa. Okey, daripada pengurusan kewangan sebenarnya macam tadi Riz pernah share ada 10 simpan 1. Tapi simpan 9. Simpan 9. Kita pakai. Okey. Pengurusan kewangan yang dipraktiskan biasanya macam mana? Adakah selain daripada saving itu, adakah Riz Okumura ni bercadang nak buat pelaburan di tempat lain ke, ataupun nak buka branch-branch yang lain ke? Ada menggunakan pengurusan kewangan itu? Okey, ya, saya suka dah cebur hiburan bisnes ni. Saya suka dah, insya-Allah coming soon saya nak buka lagi salon-salon macam sekarang kita ada Johor, Sumbajaya. Insya-Allah saya nak ada dekat setiap country tu. Ini ada pengembangan perniagaan lah, diversification of business. Slow saya nak buka satu cawangan, satu tempat, satu state macam tu. Okey. Kalau mentor, ada yang Riz fikir dalam bisnes yang Riz selalu rujuk ataupun menjadi mentor kepada Riz? Mentor tu saya tak terfikir lagi. Ni ikhlas saya cakap. Saya tak ada dalam otak saya, tak ada siapa mentor lagi. Saya suka jadi diri saya sendiri je. Inilah saya. Saya nak berjaya, saya kena usaha keras untuk diri saya. Saya nak tunjuk kat, sebenarnya ikhlas saya cakap, saya buat benda ni semua saya nak tunjuk kat isteri saya boleh ke depan. Sebab dia dah cakap menjadi saya faktor penggalak utama sebab dia kata I nak tengok you daripada zero to hero. So saya nak bukti kat dia benda-benda macam tu. Ada movie-movie yang suka ditonton yang masih minat. Ada orang dulu bila tanya cerita-cerita P.Ramlee lah katanya. Oh dulu memanglah. Dulu apa Riz dengan Riz sekarang mana? Saya tak tahulah. Ikhlas saya cakap, saya sekarang tak tengok TV. Tak tengok TV. Mungkin saya dah terbawa culture bini saya kot. Sebab kat rumah saya memang ada TV, tapi kita orang tak pernah buat TV. Dia banyak, saya tengok dia walaupun anak saya 8 tahun kan, dia nak anak tu belajar beria. Pada bila saya tengok pun saya jadi macam, kau nak anak kau jadi apa? Ya betul tak? Sampai beria, push sampai budak tu pun sekarang anak saya baru 8 tahun, tak ada cikgu, dia stres. Dia nak ada cikgu, dia nak belajar, dia nak ikut macam mak dia punya perangai. Tapi saya nampak ke arah yang baik. Tu yang saya pun suka. Suka membaca buku? Ya.
buku apa yang selalu Riz kalau baca yang jadi pilihan? Sekarang ni ikhlas saya cakap sebab dah ujung-ujung ni saya banyak tengok buku agama. Tapi yang bahasa Melayu, bahasa agama tu, bahasa apa ni, Arab ni saya kurang. So saya banyak membaca benda-benda macam tu lah. Tafsiran-tafsiran dan juga ni saya suka kisah-kisah Nabi. Okey. Riz, apa ni prinsip hidup Riz? Apa agaknya prinsip hidup Riz? Prinsip hidup saya sebenarnya satu je, jangan sombong orang. Kita buat baik dekat semua orang, tak kira siapa pun. Itulah prinsip saya. Apa yang Riz faham tentang rezeki? Rezeki konsep yang Riz faham dengan rezeki. Okey, kalau rezeki tu pada saya macam ni Kalau you jujur ke orang, rezeki you jangan risaulah, insya-Allah mesti ada. Jujurlah pada saya. Jujur ikhlas je dalam apa-apa benda sekalipun. Riz selalu pergi ke seminar, function atau untuk networking ni di dalam luar negara? Ikhlas saya cakap saya tak pergi pun benda-benda macam ni. Dan networking bercambah di salon ini biasanya. Networking daripada sini kita jadi kawan kat orang-orang macam bisnes banyak kat sini. Daripada situ saya kenal leader orang macam mana. Nak pergi macam function tu jarang lah saya pergi, ada tapi tak banyak. Ada cadangan untuk buka bisnes di luar negara? InsyaAllah kalau boleh saya nak buka kat Jepun. Tapi nak cakap Jepun tu susah. Susah Okey. Apa yang Riz buat untuk tingkatkan ilmu dalam bidang bisnes ini ataupun dalam perniagaan yang sedia ada ni? Okey, macam saya dunia macam rambut, perdandanan rambut ni kan. Pada saya kita kena, sebelum orang buat kita buat dulu. So apa barang baru yang keluar kita kena ada sebelum orang lain ada. Tu pandangan saya lah. Sebab saya macam saya cakap balik saya selalu tengok kat Jepun, diorang ada benda ni, saya nak ada benda ni juga. Tak ada duit pun aku keluarkan duit, nak juga, usaha cari. At least kita ada. Sebelum orang lain kita kena ada dulu. Macam mana Riz Okumura ni, salon ni dia jadi trendsetter kepada orang lain? Macam mana sebenarnya mana trendsetter kan? Dia sebelum orang lain macam Riz cakap tadi. Orang pilih sebab dekat Riz Okumura ni dah ada dah. Contohnya dulu tak ada warna biru lah orang buat rambut kan. Saya dah ada dulu. Macam mana Riz mencipta benda tu? Benda tu saya selalu trendsetter. Saya banyak rujuk kepada salon-salon bisnes overseas. So sebab selalu kebanyakan diorang yang buat dulu baru kita selalu lambat sikit daripada diorang. So daripada situ bila saya dah nampak je saya akan buat benda yang sama. Maksud saya tak nak ketinggalan. Kalau kita ketinggalan takut kita kat situ je lah. So susahlah kita nak ke depan. Jadi itu adalah wow factor dan trendsetter yang Riz Okumura buat di salonnya. Jadi maknanya kita kena sentiasa peka dan prihatin dengan apa yang berlaku dan apa yang dalam industri begitu betul. Dalam industri ni sering berubah ke atau macam mana industri yang dia memang berubah cepat berubah. Orang kata IT yang cepat berubah tapi yang industri ni pun cepat berubah. Dia macam-macam mesin untuk rambut ni macam-macam mesin, dia ada keluaran baru. So you kena cepat, masa you kena cepat buka mata. That's why kita kena rujuk dekat, selalu kita kena tengok benda tu. Kalau kita nampak je benda baru, kita kena ada. Sebab customer dia selalu, I nak ni lah. Customer semua nak yang latest punya barang. Okey. Lain daripada itu, saya fikir kita hampir ke penghujung program. Jadi, kita nak minta nasihat daripada Riz kepada mereka yang di luar sana mungkin yang belum berbisnes, yang ada modal, yang teragak-agak, orang muda, ataupun suri rumah. Apa agaknya Riz punya nasihat kepada mereka? Macam Riz dulu masa mula-mula kerja kan, mereka tak ada peluang berjumpa dengan Okumura. Okumura yang versi mereka. Tapi Riz bernasib baik kerana dipertemukan jodohnya dan dikenalkan dengan Akiko Okumura. Akiko Okumura. Okey. Jadi mungkin orang lain tak ada peluang. Nama Islam dia Aisyah Abdullah, nama Islam dia. Aisyah Abdullah. Ya, saya. Jadi apa So pada pandangan saya macam inilah, kita jangan takut apa kita nak ceburi. Sebab bidang bisnes ni sebenarnya sangat bagus untuk, memang mula-mula susah.
siapa pun tak pernah senang, betul tak? Kita nak ke depan tu, siapa yang kenal kita? So jangan takut dengan cabaran tu, teruskan je. Kalau kita lalu ke depan tu rasa macam bahaya, kita kena teruskan lagi. Kita kena majukan diri kita, jangan takut dengan cabaran. Macam mana hadapi masalah kalau problem solving, penyelesaian masalah, cara risk? Maksudnya kalau ada masalah, biasa ada orang ada cara-cara sendiri kan? Macam mana cara risk? Yang sekarang ni saya belajar, kalau saya ada masalah, saya layan TikTok. Hilang masalah. Betul lah. Layan TikTok mana jadi TikToker atau tengok? Mengarut dalam TikTok tu lah. Tapi benda ni pada saya macam kalau masalah tu macam kebanyakan saya akan share dengan orang rumah saya lah. Saya ada apa masalah-masalah, so dia akan bagi pandangan. So kita trust dia. So apa pandangan dia memang terbaik untuk kita. Pada saya macam tu lah. Okey, kadang-kadang dalam menguruskan bisnes ni, kita akan berhadapan dengan banyak perkara, termasuk krisis. Penyelesaian krisis ataupun crisis management adalah satu perkara yang penting kepada kita. Kalau berlaku krisis apa-apa saja di krisis maksudnya macam mana tu? Ya, mungkin pengurusan tiba-tiba ada staff tak jujur, tiba-tiba ada yang buat lari. Jadi pengurusan krisis kan kadang-kadang setengah orang bila tahu je ada masalah, ada krisis ni, masalah bermula, lepas masalah dia jadi krisis. Okey, jadi ada orang buruk-burukkan. Jadi kadang-kadang cara setiap usahawan tu menghadapi beza-beza. Ada yang terus cut itu ni, ada yang terus dengan marah dengan tak boleh ni, macam kalau krisis yang dia hadapi tu krisis management. Menguruskan krisis. Menguruskan management ni nasib saya baik sebab yang saya cakap tadi, kawan baik saya sendiri jadi tulang belakang saya juga, manager saya ni. Manager saya yang saya akan berbincang dengan dia. Dia yang banyak dengan saya. Apa-apa hal saya tanya dia. Dia akan bagi pendapat saya macam ni nak buat, macam ni nak buat. So macam ni kita kan ada dua sifat. Kat sini kat Rizal Kumura ni orang staff saya semua tahu macam saya ni macam friendly, baik macam ni, tapi manager saya ni dia garang, dia tegas. Dia tegas. Dengan saya pun dia akan tegas. So kalau saya main-main, dia akan nasihatkan saya, jangan buat macam tu. Maksud dia kita kena ada orang untuk kita bercakap lah. Okey, kena ada maksudnya kena ada mereka yang mempunyai karakter yang keras, strong karakter untuk balance kita. Jika kita itu seorang lembut. Kalau kita seorang yang keras, kita kena ada seorang yang lembut untuk check and balance. Betul. Jadi begitu Riz. Betul. Okey, harapan Riz untuk Salon ini, harapan ke depan dan Riz punya doa ataupun harapan. Hasrat saya, saya nak buka, saya ada ramai staff saya nak staff saya ni memiliki Rizal Kumura Junior. Wow. Setiap staff saya akan bawa nama saya. Itulah saya punya harapan saya. Lepas tu lagi satu macam, kalau staff saya kalau macam dia dah beli rumah, ini ikhlas saya cakap kalau staff saya dah beli rumah tu, saya rasa saya berjaya dah. Saya rasa alhamdulillah staff aku dah kerja dengan aku, dia mampu. Saya seronok benda-benda tu. Okey. Jadi kepada yang terlepas pandang, banyak sangat tips-tips daripada Riz yang telah dikongsikan daripada awal perbualan sesi kita ni tadi. Boleh kembali untuk menonton sesi bual bicara kita dalam program Successful Convention Founder Legend ini. Dan akhir kata daripada Riz kepada yang sedang menonton, kepada peminat baru ataupun mereka yang yang baru kenal, dan juga mungkin memang ada purposely yang menonton ni kerana tahu Riz akan ke udara ni. Dia orang memang tengok, ni aku nak kena tengok ni. Selalu tengok di TikTok, di Instagram. Riz silakan. Okey, terima kasih saya nak ucapkan terima kasih kepada saya punya klien semua, dengan orang yang kenal saya sangat terharu. Saya terima kasih banyak-banyak bagi sokongan. Tanpa anda, siapalah saya. Betul tak? Tak ada diorang, siapalah kita. Diorang lah bagi saya semangat. Kata-kata semangat setiap macam dulu saya suka melayan macam saya punya followers Instagram, saya akan berbicara tau. Sekarang bila dah terlampau banyak, saya tak berdaya tu yang saya rasa takut. Kadang-kadang orang terasa kita balas sini tak balas. So saya tak nak komen semua.
So insya-Allah kalau saya ada masa saya akan balas semua komen-komen tu. Bukan sombong, tapi terlalu banyak sehingga kan tak terdaya Riz nak balas. Beliau tetap seperti yang dulu, tetap juga Riz Okumura yang anda kenali sebelum ini, dan karakter pembawakannya tetap sama, mesra dan juga ramah. Jadi jangan lupa ke salon Riz Okumura jika inginkan kelainan. Ya. Ya, di Betul. USJ Di Subang Jaya dan di Johor Bahru. Subang Jaya dan Johor Kami Bahru. isu saya ada kafe pula. Oh. Saya boleh relax di kafe saya. Kita doakan kejayaan berterusan kepada saudara Riz Okumura, dan terima kasih banyak-banyak pada saudara Rizwan, atau nama glamournya Riz, glamour lagi brandnya Riz Okumura, yang sudi bersama kita berkongsi banyak sangat maklumat dan ilmu, dan kita akan terus bersama dengan ahli panel yang selanjutnya setelah ini. Jangan ke mana-mana. Jadi terima kasih Riz. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.